Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan semua yang menonton live ini sihat walafiat. Ya. Dan semuanya berjalan dengan baik insya-Allah. Ini saya mengambil kesempatan untuk siri yang ketiga. Ya, siri yang ketiga, bedah buku teknik pantas bebas hutang. Saya telah pun live 2 siri sebelum ini. Saya akan siri yang ketiga, membina kekuatan. Okey, bagi mereka yang tidak ikut saya yang siri pertama dan kedua, saya buat sedikit sedikit ulangan, sedikit ulangan supaya dapat. Siri pertama cerita apa, siri kedua cerita apa, dan siri ketiga ini. Jadi buku yang saya bedah ialah buku Teknik Pantas Bebas Hutang yang saya sendiri penulisnya, ya. Dan buku kecil ini, di belakang tu, buku kecil ini bercerita hal yang besar. Buku kecil bercerita hal yang besar. Buku Teknik Pantas Bebas Hutang ini mendedahkan pelbagai teknik bagi membebaskan diri dan keluarga kita dari beban hutang. Fahami dan kuasai teknik-teknik tersebut agar kita menikmati hidup merdeka tanpa hutang. Buku ini juga menjelaskan persediaan awal dan cabaran yang perlu dilalui bagi membebaskan diri dari jerat hutang. Itu sedikit, sedikit di belakang. Jadi pada siri yang pertama hari itu saya telah bincangkan tentang asas ataupun foundation bagi mereka yang ingin bebas hutang. Foundation dia, apakah persediaan untuk menjadi pejuang dalam perjuangan bebas hutang. Itu pada siri yang pertama lah, asasnya dan sebagainya. Pada siri yang kedua, hari itu saya cerita tentang teknik yang kedua. Teknik yang kedua itu tahap pengawalan. Dan pada hari ini, pada yang kedua juga saya ceritakan tentang tahap pemberesan. Jadi saya telah selesaikan 3 tahap dalam teknik pantas bebas hutang. Yang pertama, teknik pencegahan. Itu bagi mereka yang belum ada hutang, macam anak-anak kita. Ataupun bagi kita yang dah ada hutang, berhenti dari membuat hutang baru. Itu pada tahap pencegahan. Kemudian pada tahap yang kedua, saya bincang juga hari itu ialah tentang teknik pengawalan. Iaitu mengawal wang kita. Mengawal dapat maksudnya kita menggunakan teknik potong dan juga teknik tambah pendapatan. Saya juga telah bincang pada siri yang kedua tentang teknik bebas hutang untuk tahap 3. Tahap 3 itu teknik pemberesan. Maksudnya kita buat full settlement semua hutang-hutang kita dengan cara kita menjual aset-aset yang kita ada. Okey? Jadi 3 tahap saya dah bincang. Jadi pada hari ini saya sambung tentang bagaimana kita boleh membina kekuatan. Sebab mempelajari teknik bebas hutang itu mudah. Mempelajari atau mengetahui, belajar tentang teknik bebas hutang itu mudah. Melaksanakannya payah. Belajar senang, nak buat payah. Ini banyaklah ilmu yang kita belajar senang, banyak ilmu kita ada, tapi dalam pengamalannya kurang. Sama juga dalam masalah hutang ini, kita tahu cara nak bebas hutang tapi kita tak boleh buat sebab nak membebaskan diri pada hutang itu susah. Buat hutang mudah, nak selesainya susah. Jadi pada malam ni saya akan bahaskan tentang bagaimana kita boleh membina kekuatan. Bagaimana nak bina kekuatan dalaman ini untuk selesaikan hutang-hutang yang ada. Macam mana nak bina kekuatan ni?
Inilah cabaran besar dalam perjuangan membebaskan diri pada hutang. Bagaimana membina kekuatan. Jadi untuk membebaskan diri daripada jerat hutang bukan pekerjaan mudah. Hutang ni umpama apa? Hutang ni umpama virus. Macam kita sedang berhadapan dengan virus COVID-19 ni. Bukan senang nak bunuh virus. Bukan senang. Jadi hutang itu seperti virus, susah untuk dikendalikan. Hutang itu seperti bala. Ini keras sikit lah. Bala dan malapetaka. Hutang adalah bala. Hutang adalah bala, malapetaka. Kita kena guna bahasa-bahasa yang tepat. Pedih, tepat. Sebab ni nak membina kekuatan. Jadi hutang, kalau dulu kita ni suka, sebelum ini kita rasa seronok dengan hutang, mesra hutang, suka hutang. Tapi untuk membina kekuatan, kita kena up level bahasa itu supaya lebih keras, lebih kuat, lebih tepat. Jadi hutang mulai hari ini, hutang adalah bala. Hutang adalah malapetaka. Kalau bala malapetaka maksudnya kita tak nak, kita tak mahu berhutang. Dan kalau hutang yang ada itu kita selesaikan satu persatu mengikut teknik-teknik yang telah saya bincangkan pada siri pertama dan juga siri yang kedua. Okey. Jadi apakah perkara yang perlu kita ketahui bagi membina kekuatan ini? Mungkin penonton dah tahu dah apakah benda yang telah Nabi bagi tahu, Al-Quran bagi tahu tentang jangan berhutang ini. Cuma kita baca tapi tak masuk hati, ataupun kita ketika itu tak faham pun apa balanya hutang ini. Bagi mereka yang ada buku saya, yang telah baca buku ini, anda boleh refer pada muka surat 91. Okey, pada muka surat 91 yang membincangkan topik membina kekuatan. Tapi yang belum ada tu tak apa, dengar dulu. Nanti anda boleh dapatkan buku ni. Jadi perkara pertama bagi membina kekuatan ini ialah terdapatnya larangan berhutang. Jadi saya akan bincangkan beberapa perkara berkaitan tentang larangan berhutang. Jadi sebelum ni kita faham berhutang, kita macam tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa apa-apa. Berhutang, pinjam, berhutang, beli ni, beli tu, beli ni. Tapi sebenarnya ada larangan. Ada larangan berhutang. Cuba kita perhatikan. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, berhati-hatilah kamu dalam berhutang. Sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan pada malam hari dan menyebabkan kehinaan pada siang hari. Jadi ada larangan berhutang. Jadi kita yang dah berhutang ini kita kena faham ada larangan berhutang. Dan oleh kerana ada larangan ini, kita berniat lepas ni tidak akan ada hutang baru. Tak ada hutang baru dah. Sebab kita kata ada larangan berhutang. Kemudian yang kedua, larangan berhutang, cuba kita lihat di sini. Roh tergantung. Bagi mereka yang berhutang, rohnya tergantung. Okey, sabda Nabi Muhammad SAW, jiwa orang mukmin akan tergantung dengan hutangnya sehinggalah dia menjelaskan hutangnya. Ini lagi satu untuk bina kekuatan bagi kita. Tadi yang pertama, yang ini yang kedua. Roh tergantung. Sehingga kita selesaikan hutang itu. Cuba kita nampak perhatikan ramai orang yang meninggal dunia tapi masih dalam berhutang. Dan warisnya kena selesaikan hutangnya segera. Jadi ada larangan. Jadi kita ni yang mendengar ni, kita cuba berusahalah selesaikan hutang kita ketika kita hidup ini. Dalam waktu yang hidup ni. Yang ketiga pula, Nabi enggan solat jenazah orang yang berhutang. Berat.
Berat. Berat Allahu Akbar. Berat Nabi enggan solat jenazah orang yang berhutang. Ada larangannya, rohnya tergantung. Kemudian Nabi enggan solat jenazah orang yang berhutang. Yang pertama tadi roh tergantung Kedua, Nabi enggan solat jenazah. Yang ketiga ni, mati syahid tidak menghapuskan dosa hutang. Kita memang ada cita-cita mati syahid kan. Tetapi ingatan untuk saya dan kawan-kawan semua, mati syahid tidak menghapuskan dosa hutang. Semua dosa-dosa orang yang mati syahid diampunkan kecuali hutang. Hadis direkodkan oleh Imam Muslim. Jadi kita sama-sama berdoa, berazam, berniat untuk kita segera membebaskan diri kita dari hutang. Itu motif dia. Moral of the story, kita mulai hari ini kita berazam sungguh-sungguh untuk selesaikan hutang yang ada. Segera, seberapa segera. Teknik saya telah bincangkan pada siri yang lalu. Anda boleh scroll di FB. Tapi hari nak bina kekuatan ini. Mana jangan tangguh. Kuat. Bina kekuatan untuk selesai hutang. Nabi Muhammad SAW juga sentiasa berdoa Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dosa dan hutang. Nabi pun berdoa bebaskan diri dari hutang. Kerana apa? Sekiranya seseorang berhutang. Ini dia punya kesan dia. Sekiranya seseorang berhutang, apabila berbicara dia dusta. Apabila berjanji dia mengingkari. Ini kesan dia daripada kalau kita berhutang, jumpa orang yang memberi hutang pada kita, kita akan apa? Sekiranya seseorang berhutang, apabila berbicara dia dusta. Apabila berjanji dia mengingkarinya. Jadi budaya suka meminjam juga boleh menyebabkan seseorang individu menjadi muflis di akhirat. Sekiranya mereka tidak dapat melunaskan hutang di dunia, mereka akan dituntut membayarnya di akhirat. Allahu Akbar. Jadi hutang ni bukan benda kecil tuan-tuan, puan-puan. Ingatan untuk saya, benda besar. Jadi mulai hari ini kita berhenti berhutang. Kecuali perkara-perkara yang sangat perlu. Berhutang. Berhenti berhutang. Berhenti buat hutang baru dan selesaikan hutang rumah yang ada itu. Kita selesai secepat mungkin. Bukan ikut temponya. Cepat selesaikan hutang. Supaya jiwa merdeka. Orang tak ada hutang ni jiwa merdeka tenang. Jiwa merdeka tenang orang tak ada hutang ni, insya-Allah jiwanya lebih tenang. Saya belum lagi cerita tentang riba tuan. Belum lagi. Ini baru larangan berhutang. Pun dah berat tuan. Jadi mudah-mudahan dengan beritahu tadi tentang larangan berhutang itu, dia boleh membina kekuatan kita untuk menjadi individu bebas hutang. Bila kita individu bebas hutang, lepas tu kita pergi pada keluarga yang bebas hutang. Kemudian kita boleh pergi step yang seterusnya, iaitu masyarakat, komuniti yang bebas hutang. Okey, selepas kita faham tentang larangan berhutang, ada satu lagi, kalau tak cukup kuat larangan ini pada kita, ada satu lagi peringatan kepada kita untuk membina kekuatan. Apa dia? Riba. Kalau kita betul-betul faham riba ni, gigil kita tuan-tuan. Perempuan gigil. Gigil. Jadi saya tak bercadang lah nak cerita riba itu detail sebab cuma saya memberi riba yang asas. Riba itu pinjaman yang ada bunga, yang ada interest. Jadi selalunya dalam urusan hutang piutang ini ada riba, ada interest, ada bunga. Jadi riba adalah tambahan. Pinjam 100, bayar 100 lebih. Jadi tambahan itu riba. Dan situ ada larangan tentang riba. Kita kena hati-hati kita cermat lihat larangan riba ini.
Cuba larangan riba ni kita boleh perhatikan pada surah Al-Baqarah ayat 275. Anda boleh refer surah Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba. Tapi jangan baca sekali, baca satu-satu, tunjukkan satu-satu. Baca perlahan-lahan sampai dia masuk dalam jiwa kita, hati kita, ketakutan itu. Orang yang makan riba tidak dapat bangun melainkan seperti bangunnya orang yang kerasukan syaitan lantaran gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dia kata sama je, jual beli dengan riba sama. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau kita kata jual beli sama dengan riba, ni hati-hatilah sebab Allah halalkan jual beli tapi dia telah mengharamkan riba. Maka orang yang telah sampai kepadanya larangan daripada Tuhan yang telah diamal dahulu sebelum larangan itu dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang kembali, ini penting ni ambil sungguh-sungguh Barang siapa yang kembali mengamalkan riba selepas larangan, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi hati-hati larangan riba. Tadi hutang, ini riba. Riba lagi berat tuan. Okey, pada ayat Al-Baqarah ayat 279 ni sambung dia lagi Maka sekiranya kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Berperang tuan. Jangan ingatlah kita boleh menang berperang. Jadi kita boleh perhatikan kawan-kawan kita, kan, kita bila kita berhutang ni, kita ni macam kurang waras. Kita tension macam-macam. Jadi berazamlah untuk keluar daripada hutang, terutama hutang-hutang yang ada riba. Jadi dua ayat itu cukup, cukup menggerunkan. Cukup menggerunkan dua ayat tadi. Larangan hutang, satu lagi riba. Kalau dua benda ini tak memberi kita kekuatan untuk bebas daripada riba, saya tak tahu lagi lah. Sebab itu daripada Allah dan juga daripada Rasulnya. Jadi bagaimana kita nak menguatkan diri kita untuk bebaskan daripada hutang? Dua. Anda boleh baca pada bab ini. Larangan berhutang. Yang saya bincang tadi, larangan berhutang. Seperti roh tergantung, Nabi enggan solat, jenazah orang berhutang, mati syahid tidak menghapuskan hutang dosa hutang. Ini besar tuan. Jadi kita kena, mudah-mudahan lah memberi kekuatan. Kalau bab riba pula ada ancaman kekal dalam neraka. Kekal tuan. Ini bukan kecil-kecil ni punya amaran ni. Kekal dalam neraka, kekal. Okey, dan juga pada Al-Baqarah ayat 279 itu, Allah dan Rasul memerangi orang yang tidak mahu meninggalkan riba. Jadi kita ambil peringatan lah, ambil pengajaran tentang benda ni. Okey, begitu juga. Itu yang pertama. Kedua, yang ketiga, pada khutbah terakhir Nabi. Ini pada khutbah terakhir Nabi juga ada diberitahu tentang riba. Pada muka surat 97. Pada peringgan yang kedua, yang bawah sekali. Peringgan kedua bawah sekali tu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Ini masa Nabi khutbah terakhir lah. Ini nak bina kekuatan kita ni. Kita lemah ni nak bina kekuatan. Kalau saya cerita, kawan-kawan cerita, kita tak cukup kuat. Yang ini ialah amaran yang Nabi bagi, yang Allah bagi pada kita. Tinggalkan hutang, tinggalkan riba. Jadi kesimpulan untuk hari ini, hutang dalam zaman moden ini berkait rapat dengan amalan riba. Hutang apalah, banyak-banyak hutang. Inilah kerana Allah buka hijab pada kita untuk nampak kita dapat taubat. Alhamdulillah lah. Syukur pada Allah. Jadi kita sampailah pada kawan-kawan kita pula yang lain. Baca.
Jadi mudah-mudahan ya tulisan saya dalam buku ini ataupun live saya pada ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Menjadi sumber kepada kita membina kekuatan jiwa dalam mengharungi perjuangan hidup bebas hutang. Itu je lah, tujuan saya simple aja. Okey, supaya kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita boleh lepaskan diri pada jerat hutang ini ya. Jerat hutang. Sebab pada COVID-19 ni anda boleh perhatikan pada COVID-19 ni yang melanda daripada bulan 3 itu kan. Kita boleh tengok mereka yang ada hutang dengan mereka yang tak ada hutang. Bagi mereka yang ada hutang, ketika ada moratorium 6 bulan itu mungkin tak nampak sangat kesan. Tapi bila dah mula bayar hutang-hutang yang ada, anda akan nampak kehidupan mereka akan stres dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang tidak ada hutang, dia tak ada masalah sebab dia tak ada komitmen. Sebab belanja untuk makan kita tak besar. Jadi komitmen yang besar ialah membayar hutang-hutang kereta, hutang rumah, hutang belajar, personal loan, hutang macam-macam hutang yang kita belajar. Jadi mulai hari ini insya-Allah kita sama-sama nekat, azam, kita berhenti buat hutang baru dan berazam melunaskan hutang-hutang yang ada. InsyaAllah nanti anda boleh dapatkan buku ini di Bangi, di Syabak Gallery, PKNS Bangi, ataupun di Malakat Mall di Contik, kedai Contik, atau direct dengan saya boleh dapat buku ini. InsyaAllah kita sama-sama membebaskan diri kita, ahli keluarga kita dari jerat hutang. Itu saja untuk malam ini, kongsian saya untuk membina kekuatan menjadi pejuang bebas hutang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.